wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Kuasa Masjid, sidang jemaah, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini saya nak patah balik sikit satu perkara sebelum kita masuk membicarakan tentang isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu tafsiran orang yang melebihkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga menganggap bahawa Nabi Muhammad adalah Allah. Itu ada tafsiran. Jadi tafsiran dia berpunca daripada surah Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul makna apa? Qul makna apa? Cakaplah. Cakaplah. Katalah. Katalah. Huwa dia. Allah is Allah, Ahad Esa. Baik, katalah dia adalah Allah yang Esa. Baik, dalam ni siapa? Allah suruh siapa kata? Muhammad. Nabi Muhammad. Allah suruh Nabi Muhammad kata. Allah suruh Nabi Muhammad. Bila suruh tu dia mesti ada lah orang dalam tu. Macam baru ni kita mengundi kan. Undilah saya. Saya suruh siapa undi? Siapa yang saya suruh tu lah. Undilah saya. Di dalam tu ada orang. Katalah wahai Muhammad, dia adalah Allah yang Esa. Baik, tafsiran yang benar, dia ni kembali jauh. Jauh. Ini Tuhan. Tuhanku atau Tuhanmu adalah Allah yang Esa. Itu tafsiran yang benar. Tafsiran yang betul. Tafsiran yang sesat, dia berhujah kata ganti nama mesti balik kepada dekat. Dia hujah dari sudut bahasa. Mesti balik kepada dekat. Jadi yang dekatnya ialah Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad, dia iaitu Muhammad adalah Allah yang Esa. Dia main bahasa. Dia guna bahasa. Kata ganti nama dia ni mestilah kembali. Nak cari siapakah dia ni, mesti tengok yang dekat. Jangan tengok yang jauh. Dari sudut bahasa. Kalau kembali kepada Tuhan ni jauh. Sebab dalam Tuhan tak ada dalam ni. Tuhan ada jauh dalam ayat lain. Jadi dari sudut bahasa, kata ganti nama mesti balik kepada yang dekat. Okey? Itu penghujahan dia, penghujahan dia.
Maka di sini kalau kita buat ayat nak membuktikan benda ni, saya suka nasi lemak. Ia sedap. Mana kata ganti nama? Mana kata ganti nama? Ia. Ia ni kembali kepada mana? Pasal apa kembali kepada nasi lemak? Pasal apa tak boleh kembali kepada saya? Jauh. Kata ganti nama mesti balik kepada dekat. Dekat dia nasi lemak lah. Nasi lemak tu sedap. Saya suka nasi lemak, ia sedap. Dia tak boleh balik pada suka. Dia tak boleh balik pada ia, jauh. Jadi betul lah tafsiran ni kata, tafsiran sesat ni kata, kata ganti nama mesti balik kepada yang dekat. Dia tak boleh balik kepada yang jauh. Jadi betul lah Muhammad adalah Allah. Kan? Tak betul. Macam mana kita nak batalkan hujah ni? Maka di sini kita kembangkan ayat ni. Saya suka makan nasi lemak di simpang 4 sebelah kedai Kak Janda. Ia sedap. Mana kata ganti nama? Ia. Ia tu kembali kepada jauh sangat, si lemak jauh. Ajaran ni kata, ajaran sesat ni kata, kata ganti nama mesti balik kepada dekat. Patah balik pada janda. Patah balik janda. Bila makan janda tu? Jadi kalau balik pada ni, kalau balik pada janda ni, sesatlah tafsiran ni. Walaupun biasanya balik kepada dekat, tapi tak betul. Dia mesti balik pada jauh tu. Pusing jauh tu. Balik pada nasi lemak ni. Pasal sebab konteks ayat bercerita tentang nasi lemak. Jadi kata ganti nama tu tidak semestinya berpatah balik kepada yang dekat. Kalau sesuai munasabah, patah balik kepada dekat lah. Macam ni. Tapi kalau macam ni tak sesuai, dia kena cari lagi. Ya, sebab cerita ni tentang nasi lemak. Saya makan nasi lemak. Maka begitulah yang ni. Tak boleh tak kembali kepada Muhammad. Kata ganti nama ni. Pasal tak betul dengan akidah. Akidah kita Allah bukan Muhammad. Jadi kena cari lagi. Dia ni siapa? Cari-cari jumpalah. Dia tu adalah Tuhanku. Yang disebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang Arab tanya Nabi, "Sif lana rabbaka, wahai Muhammad, sifatkan kepada kami Tuhanmu." Jadi bila mereka tanya Tuhan tu macam mana, barulah Allah wahyukan, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Huwa," dia yang kamu duk tanya tu, Tuhan tu adalah Allah yang Esa. Jadi dia tu kembali kepada cerita dalam hadis. Kembali kepada jauh sikit tak apalah. Kerana itu topik perbicaraannya. Kalau tak setuju juga, ayat tu kena kembali kepada janda. Kan? Tapi ia boleh tak pakai pada orang. Ia, dia pakai orang ke benda? Dua-dua. Dia boleh pakai orang, dia boleh pakai benda.
Jadi confuse. Ia tu boleh balik pada orang, boleh balik pada kak janda, boleh balik pada benda. Kerana kata ganti nama dia, ia tu boleh diguna pakai untuk orang, boleh diguna pakai untuk benda. Ini mainan bahasa. Jadi ini tafsiran kata dia tu kembali kepada Muhammad adalah tafsiran yang sesat. Bahkan kalau kita i'tiqad Muhammad adalah Allah, maka jadi kafir. Jadi kafir. Baik, pagi ini kita masuk muka surat 39. Muka surat 39. Kita nak tengok sebahagian daripada manhaj ahli sunnah wal jamaah terhadap para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memuliakan para isteri Nabi dengan diberi pangkat ibu. Allah muliakan para isteri Nabi dengan diberi pangkat ibu. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama dengan orang beriman daripada diri mereka sendiri. Nabi lebih utama dengan orang beriman daripada diri mereka sendiri. Baik, dalam mentafsirkan ayat ni, An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi lebih utama bagi orang beriman daripada diri mereka sendiri. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Maknanya kita, diri kita ni sebagai orang beriman, Nabi Muhammad lebih utama. Sehingga para ulama membuat contoh, kalaulah diberi pilihan untuk bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau bunuh diri kita, katakanlah musuh tangkap kita dengan Nabi Muhammad. Contoh musuh tangkap kita dengan Nabi Muhammad. Maka musuh bagi pilihan nak bunuh salah seorang je. Nak bunuh kita ke nak bunuh Nabi Muhammad. Musuh bagi pilihan kepada kita. Kita kena bunuh Muhammad je lah, jangan bunuh aku. Tak boleh. Kalau kita kata bunuh Muhammad tak apa, jangan bunuh aku. Kalau kita buat pilihan macam tu, maka bertentangan dengan ayat ni. Kerana ayat ni menyatakan Nabi lebih utama dengan orang beriman daripada diri mereka sendiri. Jadi kalau orang kata nak bunuh Nabi Muhammad ke bunuh diri kamu, kita kata bunuh akulah, jangan bunuh Nabi Muhammad. Itu an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Contoh bagaimana nak faham ayat tu. Baik, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa azwajuhu ummahatuhum. Para isteri Nabi, Allah Ta'ala angkat kedudukan para isteri Nabi, wa azwajuhu, para isteri Nabi, ummahatuhum. Ummahatuhum adalah ibu mereka. Para isteri Nabi, istrinya, isteri Nabi ini adalah ibu mereka. Ibu mereka dari sudut apa? Dari sudut penghormatan, dari sudut kemuliaan. Sebagaimana mulianya seorang ibu
Begitulah mulianya para isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi sebab itu isteri Nabi itu digelar Ummul Mukminin, ibu orang beriman. Berkatalah Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin, dia biasa sebut tu. Berkatalah Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin, ibu orang beriman. Berkatalah Sayyidatina Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ibu orang beriman, lelaki dan perempuan. Bukan lelaki saja, lelaki dan perempuan. Jadi kedudukan Nabi itu semacam bapa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam macam bapa kedudukan dia, manakala kedudukan isteri Nabi itu macam ibu, ya. Jadi manhaj Sunni ini berbeza dengan manhaj Syiah. Manhaj Sunni berbeza dengan manhaj Syiah. Muka surat 40. Iaitu terdapat ajaran yang menghina dan mencerca isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih lagi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau kita sebut isteri Nabi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, moga-moga Allah redha. Doa lah ni, moga-moga Allah redha terhadap isteri Nabi itu. Tapi kalau Syiah, dia punya ajaran la'anallahu alaiha ataupun anha kan. La'anallahu alaiha. Kalau Syiah, boleh tengok dalam YouTube ceramah-ceramah Syiah tu, bila dia kata Aisyah la'anallahu alaiha, moga-moga Allah melaknat ke atasnya. Bila dia sebut Aisyah je laknat Allah. Bila dia sebut Aisyah je laknat Allah. Ini beza Syiah dengan kita Sunni, ya. Kita memuliakan isteri Nabi, manakala Syiah dia mengutuk isteri Nabi, lebih-lebih lagi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sebab apa? Salah satu sebab dia, Syiah mengagungkan Sayyidina Ali, dan ada perang antara Sayyidina Ali dengan Sayyidatina Aisyah. Ada perang antara Sayyidina Ali dengan Sayyidatina Aisyah. Jadi bagi Syiah, siapa-siapa yang lawan Ali itu kira sesat lah. Kira sesat, kira jahil, kira neraka lah. Lawan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ya. Kerana Sayyidina Ali itu bagi Syiah adalah pengganti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi situ manhaj Syiah. Di sini kalau kita tengok logik akal, ya, kita tengok logik akal ajaran Syiah, ya, yang melaknat isteri Nabi, bahkan melaknat para sahabat Nabi. Sebab Syiah ni semua sahabat Nabi sesat dan kafir, kecuali beberapa orang saja. Ya, itu cara fikir Syiah. Ya. Berbanding kita Sunni, semua sahabat Nabi, semua isteri Nabi adalah baik dan adil. Kecuali beberapa orang yang murtad je lah. Kita terbalik dengan cara Syiah. Syiah semuanya sesat, kafir, murtad, kecuali beberapa orang.
Sunnah tidak, semuanya baik belaka kecuali beberapa orang yang jelas-jelas kembali kepada murtad. Lepas tu imam baca tadi ayat Quran sebut may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Ayat tu turun kepada para sahabat, ya. Sesiapa di kalangan kamu murtad, may yartadda minkum, sesiapa di kalangan kamu murtad. Ayat tu turun, sahabat ada. Jadi cerita pasal sahabat Nabi lah. Sesiapa di kalangan kamu murtad, maknanya ada kes lah. Orang Islam dia kembali semula kepada murtad. Kalau dia kembali kepada murtad, fasawfa ya'tillahu biqaumin, nanti Allah Ta'ala akan ganti kaum yang lain pula, ya. Jadi ada amaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para sahabat Nabi, ya. Baik, jadi Syiah mengutuk, mencerca isteri Nabi, lebih-lebih lagi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Maka sini Allah menyatakan innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Sesungguhnya orang yang membawa datang berita yang dusta, ifk, berita dusta, ya, bawa cerita tak elok tentang Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dia panggil hadisul ifki, ya, cerita ifk, hadisul ifki, hadisul ifki, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar bersama rombongan, dan dalam rombongan tu Sayyidatina Aisyah ada sekali. Kemudian berhenti satu tempat, Sayyidatina Aisyah nak qada hajat. Bila dia nak qada hajat, Sayyidatina Aisyah tak bagi tahu siapa-siapa, dia keluar seorang-seorang dia. Pergi satu tempat qada hajat. Tak ada R&R masa tu, tandas tak ada. Pergilah cari jauh sikit, kan? Seorang-seorang dia. Kemudian dia balik. Bila dia balik tu, masuk naik atas unta tu, segeduk tu, masuk, dia tengok apa ni, rantai kot, rantai dia tak ada, jatuh. Maka Sayyidina Aisyah pun keluar sekali lagi, pergi tempat tadi cari, kan? Jadi rombongan nak tolak dah. Rombongan ingat Sayyidatina Aisyah ada dalam tu, kan? Jadi mereka pun gerak. Sayyidina Aisyah cari, lepas tu mungkin jumpa, tak jumpa, jumpa kot, jumpa. Dia pun patah balik semula, tengok-tengok tak ada dah, rombongan dah bergerak dah, kan? Jadi dia seorang-seorang kat situ lah, padang pasir. Jadi duduk tunggu seorang-seorang, datanglah seorang sahabat yang muda namanya Safwan. Dia memang rombongan tu juga, cuma dia belakang seorang-seorang dia, bawa unta, kan? Jadi dia tengok Sayyidina Aisyah, dia minta Sayyidina Aisyah naik atas unta cepat-cepat, dia pun kejar rombongan tu. Yalah, tapi unta nak lari jauh laju mana, kan? Pelan-pelan, kan? Jadi dapatlah kejar rombongan tu dekat Madinah. Cerita tu tersebar. Sayyidatina Aisyah dengan Safwan berduaan. Asal tak ada apa pun, tapi cerita tu sampai kepada orang munafik. Mereka pun sebarkan cerita Sayyidatina Aisyah telah berzina dengan Safwan. Jadi bila ada tuduhan macam tu, Rasulullah pun tak boleh nak buat apa lah. Sebab Rasulullah pun tak tahu berlaku ke tak berlaku ke zina tu, kan? Jadi selama sebulan tidak ada wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pun tak bersihkan isteri dia, tunggu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah Allah mewahyukan ayat ni, ayat surah An-Nur ni, ayat 11, innal ladzina ja'u
bil ifki usbatum minkum. Orang yang datang bawa berita dusta tentang Sayyidatina Aisyah, tuduh Sayyidatina Aisyah berzina tu, adalah satu golongan daripada kamu. Di kalangan orang Islam juga ada yang terima cerita tu, ya. Jadi makna fitnah tu daripada zaman dulu lagi, bawa cerita yang tak betul, dan kita akan sambut cerita-cerita yang tak betul, ya. Sebab cerita tak betul ni dia seronok. Dia kalau cerita betul ni dia tak seronok. Dia cerita tak betul tu baru dia seronok. Jadi cerita tak betul tentang Sayyidatina Aisyah ni seronok, ya. Tapi dia tuduh isteri Nabi SAW. Maka Allah Ta'ala menyatakan, la tahsabuhu syarran lakum. Janganlah kamu menyangka bahawa ia, berita dusta itu, adalah buruk bagi kamu. Bal huwa khairul lakum. Bahkan ia adalah baik bagi kamu. Ya, mungkin salah satu hikmahnya mengetahui siapakah yang benar-benar beriman, siapakah yang munafik. Ya, kalau orang benar-benar beriman, dia tak akan percaya cerita macam tu, dia tak akan buat tuduhan yang palsu. Tapi kalau orang tu munafik dan sebagainya, dia cepat sambut cerita tu, dia sebarkan berita yang tidak elok tentang Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga ini salah satu sebab kenapa ada sedikit kecil hatilah Sayyidatina Aisyah dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anha. Kecil hati sikit. Sebab sebulan Rasulullah tak tahu nak selesai masalah ni selama sebulan. Wahyu tak ada. Ayat ni tak turun lagi ni. Maka Rasulullah tanya Sayyidina Ali. Dalam satu riwayat Rasulullah tanya Sayyidina Ali, macam mana nak buat ni? Aisyah kena tuduh berzina ni, macam mana ni? Sayyidina Ali dia jawab silap kot. Dia jawab, dia kata, wahai Rasulullah, kan, ramai lagi perempuan-perempuan lain. Kalau Aisyah berzina sungguh, maknanya kan ceraikan Aisyah, cari perempuan lain lah. Sayyidina Ali bagi nasihat macam tu. Ya, Sayyidina Ali bagi nasihat macam tu. Ya. Wahai Ali, macam mana nak buat ni? Orang tuduh Aisyah zina ni. Wahai Rasulullah, ramai lagi perempuan-perempuan lain. Tu usah duk kisah sangatlah dengan Aisyah tu. Macam itulah. Jadi jawapan Sayyidina Ali tu tak apalah. Tapi sampai kepada Sayyidatina Aisyah, Sayyidina Aisyah kecil hati dengan Sayyidina Ali. Jawab macam tu. Kan? Jawab macam tu. Macam kita lah kan. Anak menantu kita bergaduh. Ya, anak menantu kita bergaduh. Anak kita mengadu dengan kita pun kata, cerailah, cari perempuan lain lah. Lepas tu baik elok. Baik elok. Menantu kita dia tahu dah kita kata macam tu, dia kecil hati lah. Apa mentua aku cakap macam tu, kan? Ya, mak mentua aku cakap tu suruh cerai, cari perempuan lain. Lepas tu elok, 2-3 hari elok, tak ada apa pun. Jadi kita kena jaga, jaga perkataan kita tu, jangan bagi orang kecil hati. Ya, kita mungkin nak tenangkan orang ni, tak apalah, ramai lagi kan. Kita nak tenangkan orang ni, tapi cerita perkataan kita tu akan sampai kepada orang yang satu lagi, dia akan kecil hati. Jadi mungkin silap Sayyidina Ali tu cakap macam tu, kan? Sayyidina Ali nak tenangkan Rasulullah, ya Rasulullah, tak usah susah-susah hatilah, kan? Tak usah tumpu sangatlah dengan Aisyah ni, ramai lagi perempuan lain. Lebih kurang gitulah maksudnya. Tiba-tiba turun ayat membersihkan Sayyidatina Aisyah daripada fitnah tu. Perkataan Sayyidina Ali tu sampai kepada Sayyidina Aisyah. Jadi dia makan dalam tu, tu mungkin perang berlaku lepas tu, kan? Mungkinlah satu sebab, kan? Jadi apa pun, kita ambil pengajaran daripada peristiwa itu, jangan memfitnah. Kita jaga perkataan kita elok-elok dan kita sangka baik kepada para sahabat Nabi. Jadi asas dia, tuan-tuan, kita nak simpulkan beza kita dengan Syiah mengutuk, mencerca isteri Nabi. Syiah mengutuk, mencerca, melaknat. Boleh tengok dalam YouTube. Carilah ceramah-ceramah Syiah tentang isteri Nabi itu. Dia akan sebut la'anallah, la'anallah. Jadi kita tidak mengambil cara Syiah,
Kita sebagai Sunni memuliakan isteri Nabi kesemuanya, ya, semua isteri Nabi memuliakan, bahkan kita sebut isteri Nabi itu dengan pangkat redha Allah, radhiyallahu anha, redha Allah terhadap mereka. Dan redha Allah ni kita tak bagi kepada orang lain lah, jarang, kecuali kita bagi kepada para sahabat Nabi. Sebab apa? Kerana Allah Ta'ala mewahyukan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Ta'ala redha terhadap mereka dan mereka pun redha terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila Allah sebut orang beriman, orang beramal soleh, kita pun patut juga. Tapi masa ayat tu diwahyukan, yang ada ialah sahabat Nabi, kita tak ada lagi. Jadi yang ada sahabat Nabi, orang beriman beramal soleh, Allah sebut redha, maka automatik bila kita kata sahabat Nabi, para ulama menyatakan sunat kita sebut radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, ya. Itulah sedikit sebanyak yang saya nak sebutkan pagi ini. Dua perkara. Yang pertama, tafsiran sesat tu, Muhammad adalah Allah, ya, kita kebatalkan dengan ayat bodoh-bodoh tu, ayat janda tu, apa elok-elok ayat janda tu. Yang keduanya tentang memuliakan isteri Nabi adalah manhaj ahli sunnah wal jamaah. Sekadar tu untuk pagi ini. Wallahu a'la wa a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.